Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1, bidang Jawi, tajuk Dua Suku Kata Tertutup. Mari kita saksikan. Murid-murid, sebelum ini anda telah pun mengetahui cara mengeja suku kata tertutup. Pada kali ini, kita akan lihat pada perkataan yang mempunyai dua suku kata tertutup. Mari kita saksikan. Bunyikan suku kata. Perkataan yang pertama ialah tendang. Kita eja suku kata ini di dalam tulisan Jawi. Pada suku kata tertutup yang pertama, iaitu berbunyi ten. Dieja di dalam Jawi tanpa menulis huruf I. Maka perkataan ataupun suku kata yang pertama ten dieja ta nun ten. Manakala suku kata yang kedua dang, D-A-N-G, maka mengikut padanan Jawi kita mengejanya dengan menghapuskan huruf A, vokal A. Maka suku kata tertutup dang dieja dal nga dang. Dan ditulis di dalam huruf Jawi ta nun ten. Dal nga dang. Dan apabila kita cantumkan kedua-dua suku kata itu, ta nun ten dal nga dang. Tendang. Perkataan yang kedua berbunyi congkak. Dieja C-O-N-G, cong, bagi suku kata tertutup yang pertama, dan K-A-K-K, suku kata yang kedua yang berbunyi kak. Perkataannya congkak. Mari kita lihat pada padanan huruf ataupun padanan suku kata di dalam penulisan Jawi. C-O-N-G, cong, maka dieja ca waw nga cong. Kemudian kita lihat pada padanan suku kata kak. K-A-K dieja di dalam Jawi seperti biasa. Huruf A tak perlu ditukarkan kepada huruf alif. Maka dieja kak, kaf, qaf, kak. Maka apabila ditulis ca waw nga cong bagi suku kata tertutup yang pertama, dan suku kata kedua kaf, qaf, kak. Dan apabila disambungkan kedua-dua suku kata ini, maka perkataan itu akan berbunyi ca waw nga cong kaf, qaf, kak. Congkak. Bunyikan suku kata. Perkataan yang berikutnya berbunyi manggis. Dieja M-A-N-G, mang, G-I-S, gis. Mari kita lihat pada padanan suku kata di dalam tulisan Jawi.
Suku kata tertutup yang pertama M-A-N-G, mang. Dieja di dalam Jawi dengan membuang ataupun tidak perlu menulis huruf vokal A kepada huruf alif. Maka dieja M-A-N-G, mang. Di dalam Jawi dieja mim, nga, mang. Kemudian suku kata yang kedua iaitu G-I-S, gis. Dieja di dalam Jawi ga, ya, sin, gis. Maka apabila kita menulisnya untuk suku kata yang pertama mim, nga, mang, dibuang perut pada huruf nga, kemudian ga, ya, sin, gis. Dan apabila kita cantumkan perkataan itu, maka dieja mim, nga, mang, ga, ya, sin, gis. Manggis. Perkataan dua suku kata tertutup yang berikutnya berbunyi tangkap. Dieja pada suku kata yang pertama T-A-N-G, tang. Kemudian suku kata yang kedua K-A-P, kap, tangkap. Kita lihat pada padanan huruf Jawi pada suku kata yang pertama iaitu T-A-N-G, tang. Dieja di dalam Jawi dengan tidak menukarkan huruf A kepada huruf alif. Maka ejaan Jawinya akan berbunyi ta, nga, tang. Begitu juga pada suku kata yang kedua K-A-P, kap, terdapat vokal A, maka A adalah huruf alif di dalam Jawi, tak perlu dituliskan. Maka dieja kaf, pa, kap, tangkap. Dan ditulis di dalam tulisan Jawi ta, nga, tang, tanpa perlu menulis perut huruf nga. Kemudian pada suku kata kaf, pa, kap. Dan hasilnya tangkap. Dieja ta, nga, tang, kaf, pa, kap, tangkap. Perkataan yang berikutnya berbunyi sampah. Sampah. Dieja pada suku kata tertutup yang pertama S-A-M, sam. Kemudian pada suku kata tertutup yang kedua P-A-H, pah, sampah. Kemudian kita lihat pada padanan huruf Jawi perkataan ataupun suku kata S-A-M, sam. Dieja tanpa meletakkan huruf A ataupun kita membuang huruf A atau vokal A, dieja sin, mim, sam. Dan suku kata yang kedua, huruf A tak perlu dituliskan ataupun tak perlu ditukarkan kepada huruf alif, maka PH dieja di dalam Jawi dengan menulis ataupun mengeja pa, ha, pah, sampah. Maka apabila kita menulis ataupun menyambung hurufnya, akan jadi seperti ini. Sin, mim, sam. Kemudian pa, ha, pah. Untuk pah pada suku kata yang kedua. Maka apabila ianya bersambung, sin, mim, sam, pa, ha, pah, sampah. Perkataan yang berikutnya berbunyi kumbang. K-U-M, kum, untuk suku kata tertutup yang pertama, dan B-A-N-G, bang, untuk suku kata tertutup yang kedua. Kumbang. Kemudian mari kita lihat pada padanan huruf Jawi untuk suku kata kum. K-U-M. Maka K-U-M dieja di dalam Jawi iaitu kaf, waw, mim, kum.
Dan BANG mengikut padanan huruf Jawi. Seperti mana sebelum ini, huruf A tak perlu ditukarkan kepada huruf alif. Maka A tak perlu dituliskan. Maka terus sahaja mengeja bang dengan ejaan ba, nga, bang. Dan apabila kita menulisnya, untuk suku kata yang pertama, kaf, waw, mim, kum. Kemudian kita menyambungnya dengan ba, nga, bang untuk suku kata yang kedua. Maka apabila kita cantumkan kedua-dua suku kata itu, akan menjadi seperti ini. Dieja kaf, waw, mim, kum, ba, nga, bang. Kumbang. Kita lihat pada suku kata yang berikutnya, perkataan yang berbunyi songkok. Ya, songkok ini biasanya dipakai oleh orang lelaki ataupun murid-murid lelaki. Dieja S-O-N-G, song untuk suku kata tertutup yang pertama dan K-O-K, kok untuk suku kata tertutup yang kedua. Maka apabila kita mengejanya mengikut padanan huruf Jawi, S-O-N-G, song dieja dengan sin, waw, nga, song. Dan K-O-K mengikut padanan huruf Jawi, dieja kaf, waw, kof, ko. Dan apabila kita menulisnya, untuk suku kata song, sin, waw, nga, song, tak perlu ditarik ke bawah untuk huruf seperti keadaan asalnya. Kemudian untuk suku kata kaf, waw, kof, ko, untuk suku kata yang kedua iaitu kok. Maka apabila kita cantumkan kedua-dua suku kata, akan jadi seperti ini. Sin, waw, nga, song, kaf, waw, kof, ko. Songkok. Dan kita lihat pada perkataan yang berikutnya, berbunyi janggut. Dieja J-A-N-G, jang untuk suku kata tertutup yang pertama dan G-U-T, gut untuk suku kata tertutup yang kedua. Mari kita lihat pada padanan huruf Jawi bagi suku kata ini. Yang pertama, bagi suku kata yang pertama, jang, J-A-N-G, jang. Seperti biasa, huruf A tak perlu ditukarkan kepada huruf alif. Maka apabila kita mengejanya di dalam Jawi, A tak perlu ditukarkan. Maka ejaannya jam, jadi ejaannya berbunyi jim, nga, jang. Dan untuk suku kata gut yang kedua, dieja di dalam Jawi iaitu ga, waw, ta, gut. Kita lihat pada cara menulis huruf ataupun perkataan ini, jim, nga, jang. Kemudian suku kata ga, waw, ta, gut. Dan apabila kita mencantumkan kedua-dua suku kata, maka hasilnya akan berbunyi jim, nga, jang, ga, waw, ta, gut. Janggut. Suku kata yang berikutnya, mari kita lihat pada bunyi perkataan bongkok. Dieja B-O-N-G, bong, K-O-K, kok, bongkok. Mari kita lihat pada padanan huruf Jawi, suku kata bong, B-O-N-G, bong, dieja di dalam Jawi dengan perkataan dengan bunyi ba, waw, nga, bong. Manakala suku kata yang kedua, kok, K-O-K, kok, dieja di dalam Jawi dengan bunyi kaf, waw, kof, ko. Kemudian mari kita lihat pada kaedah ataupun cara menulis perkataan ataupun ayat ini. Ba, waw, nga, bong.
Kenapa saya tulis begini? Kerana huruf nga akan bersambung dengan huruf kaf untuk suku kata yang kedua. Kemudian suku kata kaf, waw, qaf, ko. Dan apabila kita mencantumkan kedua-dua suku kata, maka perkataan itu akan berbunyi ataupun dieja dengan ba, waw, nga, bong, kaf, waw, qaf, ko. Bongko. Dan seterusnya yang terakhir, perkataan yang berbunyi tongkat. Dieja T-O-N-G, tong, untuk suku kata yang pertama, dan K-A-T-kat untuk suku kata tertutup yang kedua. Kemudian kita lihat pada padanan huruf Jawi, perkataan tongkat. T-O-N-G, tong, dieja di dalam Jawi dengan ejaan ta, waw, nga, tong. Kemudian untuk suku kata K-A-T-kat, dieja kaf, ta, kat dengan membuang huruf ataupun vokal A. Apabila kita menulisnya, maka ta, waw, nga, tong untuk suku kata yang pertama. Tanpa kita meletakkan ataupun menulis ekor pada huruf nga ini, kerana huruf nga akan bersambung dengan huruf kaf selepasnya pada suku kata yang kedua, iaitu kaf, ta, kat. Dan apabila kita mencantumkan kedua-dua suku kata tersebut, maka dieja ta, waw, nga, tong, kaf, ta, kat, tongkat. Demikianlah tadi bagaimana ejaan dan bentuk penulisan bagi perkataan yang mempunyai dua suku kata yang tertutup. Jadi, apa yang saya harapkan, semoga anda dapat manfaat daripada video-video yang telah anda saksikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.